Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kekuatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi gangguan makhluk halus. Dari pemerhatian saya, ramai pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Na'am tidak mempunyai pengetahuan tentang gangguan ataupun sakit yang disebabkan oleh gangguan sihir ataupun penyakit misteri, dan ramai dari kalangan mereka juga tidak dapat membezakan ini sakit berpunca daripada sakit fizikal ataupun sakit kesan daripada gangguan makhluk halus ataupun sihir. Ini kerana simptom ataupun keadaan orang yang terkena sihir ada kalanya hampir menyamai sakit yang disebabkan oleh sakit fizikal. Ramai juga dari kalangan pesakit yang hanya datang berubat melalui perubatan alternatif setelah puas berusaha dengan perubatan moden, dan pada mereka kebanyakan yang kita jumpa ialah mereka tidak yakin ataupun tidak percaya ataupun kurang percaya bahawa sakit itu disebabkan oleh gangguan makhluk halus ataupun sihir. Dan yang menyedihkannya ialah apabila mereka datang, keadaan telah menjadi terlalu lambat dan sakit mereka itu pun dah mula menjadi lebih berat dan sukar untuk dirawat. Memandangkan perkara ini sering saya jumpa, saya rasa adalah perlu dan membantu jika saya sediakan satu video yang menerangkan keadaan ini, yang mana orang awam boleh jadikan ianya sebagai satu rujukan yang boleh membantu mereka untuk menilai sama ada mereka, ahli keluarga mereka mengalami gangguan makhluk halus ini. Oleh itu, pada kali ini saya akan kongsikan tanda-tanda yang paling umum yang biasa saya jumpa bagi seseorang yang terkena gangguan sihir, terutama sekali sihir yang dihantar ataupun sihir yang dibuat ataupun dituju kepada seseorang. Maklumat yang saya kongsikan ini adalah hasil daripada maklumat yang saya pungut sepanjang merawat pesakit-pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Na'am, yang mana apabila kita perhatikan terdapat satu kesamaan antara pesakit dengan pesakit yang lain, cuma berbeza dari segi kuat ataupun kesannya berbeza antara orang dengan orang, bergantung kepada jenis sihir yang dikenakan dan juga kekuatan badan masing-masing. Sila tonton video ini sehingga tamat supaya tuan-puan boleh dapat satu gambaran yang jelas apakah tanda-tanda utama yang paling biasa dijumpai, yang mana kita boleh jadikan ia sebagai satu rujukan bahawa adanya gangguan sihir kepada seseorang. Sebelum kita pergi lebih lanjut, eloklah saya memberi sedikit penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan sihir ini. Dan saya akan jelaskan berdasarkan garis panduan amalan perubatan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sihir merupakan satu ilmu yang menghasilkan kesan yang luar biasa, yang mana ianya tidak boleh difikir secara logik atau tidak boleh diterangkan secara logik akal, yang terhasil kerana adanya penglibatan jin, syaitan dan iblis dengan menggunakan kaedah ataupun mengamalkan kaedah-kaedah tertentu dan menggunakan bahan-bahan tertentu. Sihir ini biasanya boleh mengganggu pesakit dari sudut perasaan, kesihatan dan tingkah laku, yang mana gejala dan tandanya tidak boleh dikesan ataupun tidak boleh dijelaskan melalui perubatan moden. Walau bagaimanapun, kita kena yakin bahawa kesan sihir tadi boleh berlaku hanya dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum, kesan sihir tadi yang kita sebutkan ada 3 sudut tadi ataupun 3 perspektif tadi ke atas seseorang individu, berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Ini kerana bergantung kepada jenis sihir yang digunakan dan juga kekuatan masing-masing untuk menerima ataupun menghadapi kesan sihir tersebut. Antara tanda ataupun kesan yang paling biasa yang kita jumpa bagi orang yang terkena sihir ini ialah seperti berikut. Yang pertama, pada waktu tertentu
terutamanya waktu petang seperti selepas zuhur, masuk asar, dekat hampir maghrib ataupun tengah malam, pesakit ini biasanya akan merasa seperti rasa tidak selesa, ya, di mana rasa berdebar ataupun rasa macam tidak tenang, rasa tidak tenteram, rasa berdebar-debar, ya, serabut, hidup macam tidak ada arah tuju, tidak tahu nak buat apa, ada kalanya rasa keseorangan, ya, ada kalanya rasa kesepian, ada kala rasa macam atau keluarga sekeliling tidak ambil tahu pasal kita, menyebabkan kita rasa hidup kita ni macam kosong. Yang kedua, pesakit yang mengalami kesan sihir ini, mereka mudah marah kepada orang lain. Bagi yang berumah tangga, mereka biasanya mudah marah kepada pasangan masing-masing. Iaitu kalau suami marah pada isteri, kalau isteri marah pada suami, dan kadang-kadang marah pada anak. Dan ini menyebabkan kadang-kadang urusan kerja pun dibawa balik ke rumah dan pasangan atau anak-anak menjadi tempat melepaskan kemarahan. Dan akhirnya yang menjadikan ada yang membawa kepada pergaduhan yang besar dan perpecahan dalam rumah tangga. Yang ketiga, orang yang terkena sihir ini biasanya berfikir semuanya ataupun hampir kesemuanya ke arah yang negatif. Apabila mereka berjumpa orang, mereka rasa orang ini macam bercakap pasal mereka. Apabila mereka keluar ke tempat orang ramai, mereka merasakan seperti orang tak sukakan mereka ataupun orang akan pulaukan mereka. Walhal orang tidak ambil tahu pun pasal dia. Hanya dia yang rasa seperti keadaan tersebut. Dan dia seolah-olah tidak nampak apa kebaikan yang telah dibuat oleh orang lain. Dia akan lebih nampak kepada perkara-perkara yang negatif sahaja. Ini menyebabkan orang yang terkena gangguan sihir ini menjadi mudah tertekan kerana mereka merasakan orang sekeliling mereka tidak memberi sokongan kepada mereka. Walhal orang sekeliling tidak tahu bahawa ia menghadapi masalah gangguan tersebut. Tanda yang keempat, orang yang terkena sihir biasanya mudah rasa lenguh atau rasa berat, ada kalanya rasa sakit di celah belikat, sama ada kiri atau kanan, di tulang belakang, di bahagian pinggang, dan ada kalanya di bahagian selbi. Kadang-kadang mereka rasa berat untuk bangun daripada tempat duduk ataupun daripada tempat tidur. Ada juga di kalangan pesakit merasakan mereka rasa lenguh seluruh badan. Rasa macam baru selepas buat kerja-kerja berat yang memerlukan penggunaan tenaga yang kuat. Tanda yang kelima, orang yang terkena sihir biasanya dia mudah terkena sakit kepala. Dan kawasan yang paling utama yang dia sakit ialah bahagian dahi berhampiran dengan kening. Dan ada kalanya sakit itu rasa macam menyucuk. Ada kala pandangan menjadi macam kabur sedikit. Dan apabila keadaan bertambah baik, mereka tidak rasa pun sakit kepala ataupun rasa menyucuk ataupun mata kabur tadi. Dan keadaan sakit kepala ini ianya seperti sakit migrain. Sebab itulah ramai dalam kalangan pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Na'am, apabila kita terangkan sakit kepala ni ada beza, mereka barulah realize ataupun mereka barulah sedar bahawa mereka sakit kepala itu bukannya seperti sakit kepala migrain yang sebenarnya. Kerana sakit kepala gangguan ini berlaku di bahagian hadapan, iaitu bahagian dahi dan bahagian kening dan bahagian mata. Tanda yang keenam, orang yang terkena sihir ini kadang-kadang mereka rasa malas untuk pergi kerja bagi yang bekerja ataupun malas untuk belajar bagi yang sedang belajar. Dan jika mereka pergi ke tempat kerja ataupun pergi ke kuliah, ke tempat belajar sebagainya, mereka biasanya pergi lambat dan ada kalanya sampai di tempat itu pun sudah melepasi masa yang ditetapkan. Dan ada kalanya sampai cukup-cukup pada masa yang ditetapkan. Dan biasanya mereka sampai dalam keadaan yang tergesa-gesa yang menyebabkan mereka rasa tak selesa untuk memulakan kerja ataupun untuk memulakan pembelajaran. Dan ini menyebabkan mereka akan jadi lebih tertekan untuk melakukan tugasan ataupun untuk belajar. Dan sebahagian besar pada mereka, apabila nak buat kerja atau bila nak belajar, mereka mula bertangguh. Dan apabila sampai due date-nya, mereka akan kelar kabut untuk menyiapkan
tugasan yang diberikan. Ini secara tidak langsung juga akan menambahkan lagi tekanan yang mereka hadapi. Yang ketujuh, orang yang terkena sihir ini juga biasanya mereka berat ataupun jadi malas untuk melakukan amal ibadat. Jika kita lihat dari segi solat, biasanya mereka akan bertangguh untuk melakukan solat. Walhal tidak ada urusan penting ataupun urusan yang mereka perlu siapkan. Kadang-kadang mereka hanya melayan cerita di TV, ada yang hanya melayan YouTube, ada yang melayan Facebook, WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Dan apabila mereka nak solat, itu pun dah menjadi terlewat. Dan apabila mereka solat, kadang-kadang mereka tidak khusyuk ataupun tidak boleh fokus pada solat. Dan ada kalanya mereka terlupa rakaat yang keberapa. Ada juga yang bila nak baca Al-Quran, mereka akan bertangguh juga. Sama seperti hendak solat tadi. Dan apabila mereka baca sekalipun, mereka akan cuba menghabiskan dengan cepat. Tanda yang ke-8 ialah orang yang terkena sihir ini biasanya mereka agak sukar untuk terlena apabila tidur di waktu malam. Dan kadang-kadang bunyi jam yang berdetik, bunyi cicak, ya, bunyi kereta yang lalu di hadapan rumah pun mengganggu mereka untuk lena. Dan apabila mereka lena, kebiasaannya mereka akan terkejut daripada tidur disebabkan oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Tanda yang ke-9 ialah orang yang terkena sihir ini, jika kita perhatikan muka mereka, biasanya muka mereka kelihatan pucat, tidak berseri dan ada kalanya muka nampak gelap ataupun kusam. Dan ada dalam kalangan pesakit ini yang mengelak daripada melihat cermin. Ya, mereka mengelakkan supaya mereka tak lihat wajah mereka sendiri yang kelihatan kusam ataupun gelap tadi. Tanda yang ke-10 yang biasa juga kita jumpa, mereka kerap kali rasa seperti sukar untuk bernafas ataupun rasa angin dekat bahagian ulu hati ataupun bahagian atas perut. Simptom ini hampir sama dengan orang yang terkena gastrik. Dan jika mereka pergi ke hospital, biasanya mereka akan dapat ubat gastrik. Yang ke-11, pesakit yang terkena sihir ini, kebiasaannya mereka rasa sejuk di tapak kaki berhampiran dengan jari-jari kaki. Dan keadaan ini lebih ketara sama ada waktu petang ataupun waktu malam. Dan ada yang memberitahu mereka terpaksa memakai stoking untuk tidur kerana rasa terlalu sejuk semasa tidur. Itulah tanda-tanda yang biasa kita jumpa, tanda-tanda orang yang terkena sihir yang biasa kita jumpa, yang mana tuan-puan perlu ada dalam ingatan bahawa kesan ataupun tanda-tanda ini berbeza antara individu dengan individu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bergantung kepada jenis sihir yang digunakan dan juga bergantung kepada kekuatan diri masing-masing. Untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang tanda-tanda gangguan ini, tuan-puan bolehlah rujuk kepada YouTube channel Pusat Rawatan An-Na'am. Antara video yang tuan-puan boleh rujuk ialah seperti santau, tanda-tanda orang terkena santau, puja atau perasap bagi orang yang terkena sihir bentuk puja dan perasap, rumah disihir, kedai disihir, yang mana biasanya bagi rumah dan kedai yang disihir ini biasanya digunakan dengan cara tabur bahan sihir ataupun dicalik barang sihir ataupun ditanam barang sihir. Selain itu, tuan-puan boleh juga tonton video berkenaan dengan saka, kerana ada kalanya apabila pesakit yang terkena sihir ini mereka mudah terkena gangguan saka. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada video-video lain yang akan di-upload pada masa akan datang. Dan untuk mengelakkan daripada tuan-puan tertinggal ataupun terlepas, tuan-puan bolehlah tekan butang subscribe dan butang loceng supaya apabila ada video baru di-uploadkan, tuan-puan akan mendapat notifikasi. Semoga video yang saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada tuan-puan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.